masjid. Saya ya. Ha? Minggu depan pergi kat masjid. Minggu sebelumnya minggu ni saya minta ganggu sebab nak balik kampung lah. Tengok orang tua lah saya. Dan siapa lagi insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله ونصلي ونسلم على رسول الله لا نبي بعده سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد بن عبد الله النبي الأمي وعلى آله وصحبه ومن تبعه ووالاه. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. رب زدنا علما وارزقنا منك فهما. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا متقبلا ورزقا حلالا طيبا واسعا. اللهم أخرجنا من ظلمات الجهل وأكرمنا بمعرفة العلم وأحسن أخلاقنا بالحلم. آمين يا رب العالمين. قال الله تعالى في كتابه الكريم بعد أن أقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا. من Allah Subhanahu Wa Taala dalam suratul Isra ayat 45 mafhumnya, apabila kamu membaca Al-Quran maka kami jadikan di antara kamu dan di antara orang-orang yang tidak beriman dengan hari akhirat itu satu dinding pemisah yang tertutup. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah yatadarasunahu bainahum illa nazalat 'alaihim as-sakinah wa ghashiyatuhum ar-rahmah wa haffathum al-malaikah wa dzakarahum Allah fi man 'indahu atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu katanya telah bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidaklah berkumpul satu kumpulan dalam satu rumah dari rumah-rumah Allah. Mereka membaca kitabullah yakni Al-Quran dan saling belajar mempelajari antara mereka, melainkan akan diturunkan kepada mereka as-sakinah yakni ketenangan, dan akan seliputi mereka itu dengan rahmah yakni kasih sayang Allah, dan para malaikat menyertai mereka, dan Allah Subhanahu Wa Taala akan menyebut nama-nama mereka yakni sebagai tanda kebanggaannya di hadapan para malaikat. Sama-sama kita mulakan dengan Ummul Furqan dan salawat tafrijiyah. Moga-moga Allah Subhanahu Wa Taala merahmati kita semua, memberkati majlis ini, dan semoga Allah suci rahmat dan maghfirahnya kepada ibu-ibu dan bapa-bapa kita, guru-guru kita, khususnya guru kami almarhum Syekh Abdul Nazim Sya'ban Sultan rahimahullah, dan sahabat kita yang telah bertemu Allah Subhanahu Wa Taala, yang semasa hayat mereka sering bersama kita mengimarahkan surah Nur Salam ini, khususnya majlis-majlis ilmu yang ada padanya, antaranya halaqah Al-Quran seumpama ini, almarhum Muhammad Zamani Muhammad Nur antaranya, yang telah pun bertemu Allah Subhanahu Wa Taala. Dan tentu boleh pasang hajat masing-masing. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala makbulkan segala hajat kita insya-Allah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم وتستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Dan semuanya Tuan Imam, Tuan Bilal dengan kuasa surau Nurus Salam dikutai oleh pengurusinya, Tuan Haji, para asatidzah, hadirin yang mudah-mudahan kita semua dirahmati dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, sama-sama kita rafa'kan setinggi rasa syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala dengan limpah rahmatnya, inayahnya, keizinannya dapat lagi kita bersama-sama berada dalam halaqah ilmu, halaqah Al-Quran ini. Moga-moga Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita segenap fadilat yang dikhususkan untuk orang yang berada dalam majlis ilmu, khususnya halaqah Al-Quran seperti mana yang disebutkan dalam hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diperdengarkan sebentar tadi. Moga-moga Allah Subhanahu wa taala juga memberikan kepada kita kekuatan dan kemampuan untuk terus kita mendapat rahmat Allah Subhanahu wa taala, berikan kekuatan untuk kita menunjukkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi sallallahu alaihi wasallam. Teruskan banyakkan bersolawat, jadikan solawat sebagai rutin harian kita. Moga-moga solawat kita itu nanti mampu untuk memberikan kepada kita peluang dan ruang untuk mendapat syafaat bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam di hari kiamat nanti insya-Allah. Tuan-tuan semua apa khabar? Sihat? Alhamdulillah, barakallah. Jadi pada kali yang lepas kita telah lihat ayat Allah Subhanahu wa taala sehingga ayat yang ke-20 dalam suratul Ahzab ini. Jadi pada kali yang lepas kita telah melihat ayat ini. Ayat itulah satu ciri lagi bagi orang yang disebut sebagai munafiq itu. Yahsabuna al-ahzab lam yadhhabu. Mereka kaum-kaum munafik itu menyangka golongan sekutu kaum kafir Quraisy itu belum pergi ataupun pulang lagi ke Mekah. Wa ayyatil ahzabu yawaddu law annahum baduna fil a'rabi yas'aluna an anba'ikum. Dan kalaulah datang golongan sekutu kafir Quraisy, yawaddu law annahum, maka mereka menginginkan sekiranya mereka itu baduna fil a'rab, tinggal jauh di desa-desa di perkampungan, iaitulah Arab Badui. Yas'aluna an anba'ikum, sambil mereka bertanyakan tentang berita-berita kamu semua, apakah menang atau kalah. Walau kanu fikum ma qatalu illa qalila.
Dan sekiranya mereka berada bersama-sama kamu semua, maka tidak pun mereka itu turut berperang kecuali sedikit sahaja, sebentar sahaja. Jadi huraiannya kita telah lihat pada kali yang lepas. Allah menunjukkan betapa pengecutnya kaum munafik itu, iaitu mereka menyangka bahawa pasukan suku Arab, Ghaftan dan Quraisy serta kaum Yahudi yang mengepung kota Madinah hendak memerangi orang-orang Islam itu belum lagi beredar meninggalkan Madinah, padahal Allah telah pun menimpakan kekalahan ke atas mereka. Dah lama dah balik dah tentera-tentera Quraisy Mekah, suku Ghaftan, orang-orang Yahudi yang sama-sama tentera dalam pasukan tentera musuh itu dah balik dah. Tapi orang-orang munafik ni baru nak bertanya-tanya dah balik ke belum, kan? Sehingga mereka terpaksa undur dengan teratur, tidak dapat bertahan di negeri Madinah pada ketika itu. Oleh kerana orang-orang munafik itu tidak suka ikut berperang kerana terlampau takut, di samping tidak adanya iman, mereka seolah-olah mereka tidak ada bersama dengan orang-orang mukmin lagi. Maka mereka menyangka pasukan musuh yang bersatu mengepung mereka belum lagi pergi beredar, walhal semuanya telah undur bertempiaran mengalami kekalahan. Kemudian ayat daripada wa iyyatil ahzabu yawaddu, sehinggalah an anba'ihim, kalau pasukan musuh yang bersatu itu ditakdirkan menyerang orang-orang Islam Madinah sekali lagi, kalau boleh mereka ingin lari dan kembali sahaja ke kampung halaman mereka untuk tinggal bersama penduduk desa yang jauh dari kota Madinah. Sampai macam tu, mereka takut sangat dengan peperangan, takut dengan kematian. Kerana apa? Mereka ragu-ragu dengan kebenaran Islam, kebenaran baginda Nabi SAW, yang mana kalau mati dalam perangan itu maka diistilahkan sebagai syahid. Biar orang-orang yang beriman ini, harapan mereka kalau mati, biar mati dalam keadaan syahid, dan kalau menang hidup dalam keadaan mulia. Itu yang kita biasa dengar dalam nasyid-nasyid tu. Aiz apa? Hay azizan amut syahidan wala tubali, ataupun wala tubalu bil adu, dia kata. Mati dalam keadaan syahid ataupun hidup dalam keadaan mulia, jangan endahkan ataupun jangan peduli dengan musuh. Jangan peduli dengan musuh. Ini orang beriman punya pendirian bila mana berhadapan dengan peperangan. Tapi orang yang penakut, orang-orang munafik itu memang kecut perut je. Kalau berdepan lagi dengan orang-orang Quraisy tadi, mereka sanggup balik kampung, masuk dalam kampung-kampung mereka, dalam perkampungan Arab-Arab Badui sana. Tuan-tuan mati Allah, kalau kita dekat Arab Badui, kalau dekat negara Arab ni, Arab Badui ni dia punya tempat dia, penempatan dia dalam hutan-hutan. Tapi Arab ni dia punya hutan dia hutan batu. Tak macam kita hutan rimba tu. Itu hutan kita. Orang Arab ni dia punya hutan dia hutan batu. Gurun Sahara tu. Itu tempat-tempat orang-orang Arab Badui ni tinggal. Kalau kita orang asli duduk dalam hutan gitu kan. Orang sana, orang asli dia duduk di padang pasir, tempat yang berbatu-batu, tuan-tuan. Kalau kita ni masuk dalam hutan boleh sesat. Tapi kalau di gurun Sahara sana, tak payah pergi ke gurun lah, pergi ke Semenanjung Sinai cukup. Letak kita kat situ satu tempat, memang tak boleh balik. Sesat. Semua sama je tuan-tuan, batu-batu semua sama je, batu-batu. Duduk batu berbukit bukau macam tu. Ya Allah, saya pernah mengalami berada di Semenanjung Sinai tu. Nak turun daripada Bukit Tursina tu, kat bawah tu ada satu gereja namanya Gereja Katerina. Nak turun kat situ tak jumpa-jumpa. Dah dapat dah bawah tu. Nak ngala ke sana tak sampai-sampai. Sesat. Dekat 4-5 jam juga baru jumpa jalan balik. Dengan kawan saya bertiga sibuk bergambar. Sibuk bergambar, orang lain dah turun dah, kita duduk bergambar lagi. Nak jadikan panduan apa tak ada, tuan-tuan. Kalau nak katakan tempat laluan
binatang, kambing, semua sama. Ada tengok kambing, semua lorong ada tengok kambing. Mana nak tengok? Nak tengok batu-batu, tak ada. Sama je. Tak ada tanda-tanda yang boleh menuju ke jalan balik. Akhirnya dipandu oleh seorang Arab Badui. Ni Arab Badui, Arab kampung ni. Dan memang dunia dia kat dalam tu. Jadi tuan-tuan, macam Allah Subhanahu Wa Taala, gitulah. Orang munafik ni sanggup balik masuk ke kampung-kampung mereka, perkampungan Arab Badui sana, semata-mata nak lari daripada peperangan. Punya takut mereka. Menunjukkan kepercayaan mereka yang sangat rapuh dengan kebenaran mengenai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu satu ciri yang ditunjukkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala tentang orang-orang yang munafik, orang-orang yang berpura-pura beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia kata kat sini, supaya mereka tidak mengalami kesusahan dan kesukaran bersama orang-orang Islam. Dan memadailah nanti mereka akan menanyakan khabar dan berita apa yang berlaku kepada orang Islam di Madinah melalui orang-orang yang balik ke kampung dari Madinah. Sampai macam tu, khabarkan gitu. Sanggup tak nak berdepan dengan orang Islam? Kalau boleh dapat khabar angin aja daripada orang yang balik daripada Madinah, yang balik kampung, tanya orang yang balik kampung tu macam mana Madinah, dah menang ke kalah. So macam tu, nak tunjukkan dia nak lari daripada perang. Padahal Nabi dan orang-orang Islam pada ketika itu telah pun dibenangkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tentera musyrikin Mekah yang sekutunya suku kaum Arab Ghaftan dan orang-orang Yahudi itu dah balik dah, bertempiaran lari dah tak tahan. Dengan demikian teranglah sudah betapa pengecut dan lemahnya semangat perjuangan orang-orang munafik itu. Jadi sikit demi sedikit, satu peristiwa demi satu peristiwa menapis siapakah di antara orang-orang di kalangan para sahabat itu yang benar-benar kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu antara salah satu daripada sebab ataupun tujuan adanya peperangan-peperangan dijadikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam siri dakwah bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menapis siapakah di kalangan para sahabat itu yang benar-benar beriman kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antara orang-orang yang munafik yang ada dalam perkumpulan orang-orang Islam itu. Jadi ayat yang ujung itu, walau kanu fikum ma qatalu illa qalila. Orang-orang munafik itu walaupun dalam kehidupan mereka ada tinggal bersama-sama orang Islam di masa lalu, tetapi mereka tidak mahu kembali lagi ke Madinah sebab berperang itu susah, memerlukan pelbagai kepandaian di dalam cara menyerang dan cara bertahan. Terkadang maju ke hadapan dan terkadang terpaksa mundur ke belakang. Di samping itu mestilah pandai dan mahir menggunakan pedang dan alat senjata lainnya, tahan beradu tenaga dan kekuatan semasa berhadapan dengan musuh. Kalaupun mereka mahu berperang, hanya berpura-pura sahaja sebab malu dituduh pengecut, bukan kerana benar-benar bertempur untuk mendapatkan pahala daripada Allah ataupun ingin gugur di medan peperangan mendapat mati syahid. Tuan-tuan, mati Allah Subhanahu Wa Taala, orang-orang munafik ni tak biasa berperang tu. Selalu perang. Kan mereka ini daripada suku Arab, sama ada Aus ataupun Khazraj. Jadi mereka biasa berperang. Turun-temurun mereka ni berperang. Tapi kenapa lemah semangat mereka bila mana mereka bersama baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam? Sebab mereka rapuh kepercayaan tentang kebenaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu je sebab dia. Dulu mereka perang kuat, semangat kuat. Kenapa? Sebab mereka itu diberi kekuatan untuk mempertahankan kaum mereka. Kaum mereka itu je sebenarnya. Tapi bila mana mereka diuji dengan peperangan untuk mempertahankan Islam, mereka jadi lemah. Sebab itu menunjukkan lemahnya keimanan mereka. Jadi tuan-tuan, kita pun macam tu. Kuat cara kita beribadah, cara kita nak memperelok ibadah kita sehari-hari, semangat kita itu kuat sebab kepercayaan kita. Kalau kepercayaan kita rapuh, maka lemahlah semangat kita. Itu je kepercayaan kita. Kita datang ke masjid contohnya,
Apa dia punya asas dia? Dasarnya apa? Kalau benar-benar kerana keimanan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, jadi apa pun tidak melemahkan semangat kita untuk mengimarahkan rumah Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kalau semangat kita didasari dengan perkara-perkara yang lain, kalau tak ada perkara itu, maka kita punya lemah. Kan? Sebab jadi AJK datang masjid, contohlah orang sini tempat lain. Kalau tak ada AJK, tak datang masjid. Itu maknanya datang masjid beribadah sebab AJK. Tapi kalau kerana Allah, jadi macam mana pun Allah tetap ada. Allah tetap tidak mati. Bahkan Allah yuhyi wa yumit, dialah yang menghidupkan dan dia yang matikan. Kita tak tahu bila mati. Jadi mudah-mudahan dengan kekuatan keimanan kita, sampai kita bertemu Allah SWT, sampai kita dimatikan oleh Allah SWT, barulah kita tidak lagi berada di masjid ni lah, di surau ini. Kalau boleh macam tu lah. Tapi kita sendirilah tuan-tuan. Jangan pula kita tengok kawan-kawan kita tak ada ni. Ni lemah iman ni. Ini nafik ni. Jangan pula. Sebab kita ada surau dua surau, masjid ada satu, kan? Boleh pergi mana-mana. Jadi tak ada masalah. Tuan-tuan macam Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi untuk diri kita sendirilah. Mudah-mudahan Allah beri kekuatan keimanan kita seperti imannya para sahabat, imannya para rasul, para anbiya al-mursalin, dan orang-orang yang mati syahid. Orang-orang yang mati syahid ni tuan-tuan, subhanallah, sampai mereka mempertahankan keimanan mereka sehingga nafas yang terakhir, sehingga mengorbankan nyawa tu. Hebat betul lah. Kita tak tahulah boleh sampai macam tu tidak. Kalau kita berada pada zaman Nabi SAW, berhadapan dengan peperangan Ahzab ini, tak tahu kita di pihak yang mana. Berpihak bersama-sama di belakang oleh Nabi SAW, ataupun kita bersama-sama dengan orang munafik yang balik kampung tadi, takut berperang. Tak tahu kita pihak yang mana. Jadi berdoalah kita tuan-tuan, mudah-mudahan kita dikuatkan iman kita, sehinggalah kita dapat bersama-sama. Malu sebenarnya nak berdoa, tapi nak juga supaya kita bersama dengan para anbiya wal mursalin wasyuhada wassalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Mereka lah sebaik-baik teman kita. Mudah-mudahan Allah beri kekuatan dalam keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan macam Allah Subhanahu wa taala, sambung lagi satu ayat insya-Allah, ayat yang ke-21 insya-Allah. Kita mulakan dengan ta'awudz dan basmalah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. Baik, satu persatu kita lihat lam sabdu. Jangan pula kita dengung pula laqad. Jangan gitu. Formal sangat tengok dia sabdu je dengung. Kenapa dia sabdu tu? Sebab sebelum dia tanwin, sebelum dia qalilan tu tanwin tu, jadi tanwin bertemu dengan lam, maka hukumnya idgham bila gunnah, baru dibaca sabdu tu. Qalilan laqad termasuk dalam sana tanpa dengung, masuk dalam lam idgham tapi tak dengung bila gunnah. Tapi kalau kita bermula dengan laqad tu, lam tu sabdunya tidak dibaca. Laqad kana lakum, laqa la infitah terbuka, la qa isti'la pangkal lidah, raddal qalqalah sughra bunyikan. Qad laqad, jangan laqad dengan la. Laqad kana lakum, kana lakum, kamal asli nalakum
la infitah. Kum mim tanda sukun izhar syafawi, sebab depan dia bukan mim bukan ba tapi huruf fa, izhar syafawi. Fi man asli rasulillah, ra tafkhim huruf sin nipikan su, jangan terus muncung su jadi huruf sad nanti. Fi rasulillah, lillah, kalimah Allah sebelumnya baris bawah, maka kita baca kalimah Allah itu dengan tarqiq nipis. Rasulillahi, walaupun tidak ada tanda mat, kalimah Allah ni sering kita jumpa dah. Tak ulang pun tak apa, dah tuan-tuan dah tahu dah ni. Kalimah Allah walaupun tidak ada tanda mat, tetap kita baca dengan dua harakat. Mat apa nama dia? At-ta'zim. Mat at-ta'zim, untuk mengagungkan kalimah Allah. Rasulillahi uswatun, hi halqi paling bawah, uswa, huruf sin nipis, uswatun, jangan diqalqalahkan, uswatun dengan se kan dia, uswatun wa infitah, kemudian tanwin pada tak marbutah bergulung macam tu, menunjukkan depan dia adalah huruf al-halqu, sama ada hamzah, ain, ha, ghin atau kha. Jadi tak boleh kita dengungkan, tak boleh kita qalqalahkan, hanya kita izharkan, jelaskan bunyi nun yang ada pada tanwin. Uswatun gitu itu namanya kita jelaskan bunyi nun itu yang ada pada tanwin itu. Uswatun hasanatun liman kana, ha pertengahan kerongkong, sin nipiskan, hasanatul li, tulli idgham bila gunnah. Tadi kita jumpa dalam sabdu tapi tak baca sabdunya. Yang ni kita baca sebab pertengahan bacaan. Hasanatul liman kana, liman ikhfa hakiki dengan kaf, standby di bawah makhraj huruf kaf. Huruf kaf depan sedikit daripada makhraj huruf qaf, pangkal lidah. Jadi huruf kaf ni makhrajnya depan sedikit daripada pangkal lidah. Liman man kana yarju, man asli kana yarju, ya infitah, ra tafkhim, yarju Allah, terus masuk kalimah Allah tanpa kita matkan ju tu. Ju tak ada panjang terus masuk kalimah Allah. Yarju Allah wal yawmal akhir. Sampai situ boleh sampai tak nafas? Baik. Wal lam tanda sukun izhar qamari, yaulin, yau terus masuk waw, jangan panjangkan ya tu, yau, jangan yau terus wal yaumal, lam tanda sukun izhar qamari lagi, amat badal, amat badal, bacaan Hafs Nasr dari Isyatibi, dua harokat. Khil nipiskan ra, khil jangan tebalkan khir, jangan muncul dengan bibir, jadi tebal khir gitu je, tanpa kita panjangkan bacaan, tidak ada mat khir tu. Jadi saya baca, kita perhatikan tarik nafas. Ini satu perkara yang selalu kita lepas pandang. Saya di satu masjid baca seorang-seorang, lepas baca satu ayat je ni, lepas tu seorang-seorang baca seorang-seorang. Biasanya terlupa nak tarik nafas. Dia baca mana nak sampai nafas. 3 perkataan je cungak. Kena biasakan nak baca, kita tarik baru baca. Semua ayat gitu. Kecuali kalau kita dah tahu dah memang depan tu 2-3 perkataan lagi berhenti kan. Tak ada tarik nafas, tak apa. Ni kadang tak expect kat mana kita nak berhenti, kita pun tak tarik nafas, habis Baik. Ni lebih lagi dah tahu dah nak berhenti mana, panjang ni kan. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. سلام. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر.
Jangan khiru gitu. Khir. Yaumal akhir. Sila. Jangan munculkan bibir jadi tebal. Jadi tak betul. Huruf ra sebelumnya pada bawah dibaca dengan tarqiq. Wajib tarqiq. Bila kita sebut wajib tarqiq ni dalam hukum tajwid ni, maknanya Nabi tak pernah baca tebal. Sebab tu dia jadi wajib nipis. Baik. Liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Sila. Liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Di hujung tu tak ada apalah ya. Huruf zal je lah tuan-tuan kena perhatikan supaya sebut dengan betul. Wa dzakarallah. Ra tafkhim kalimah Allah kita baca dengan taghlid sebab sebelum je baris atas ya. Ha halqi paling bawah. Ha katsira. Fi huruf sa. Hujung lidah sentuh hujung gigi atas man asli. Ra man iwaw. Dua harokat sama macam si man asli sebelumnya. Wa dzakarallaha katsira. Sila. Wa dzakarallaha katsira. Alhamdulillah, barakallahu fikum. Kita lihat sedikit intisari ayat ini. Laqad kana lakum. Laqad kana. Tuan-tuan ambil sikit ilmu bahasa Arab. Kalau qad ini, qad, biasa kita jumpa qad dalam Al-Quran, ada perkataan qad itu, dia ada berapa makna. Kalau dia masuk dalam fi'il madhi, dia jadi sungguh. Kalau dia masuk dalam fi'il mudhari', dia jadi kadang-kadang. Qad kana, qad yakunu. Ya. Qad yakunu maksudnya kadang-kadang jadi. Qad kana, kalau sebut qad kana maksudnya pasti jadi. Qad yakunu kadang-kadang jadi. Tu kan. Jadi ada lam pula depan dia, la muta'allil, dia punya tujuan dia untuk taukid, pasti. Kalau qad kana dah sungguh, la ditambah lagi, maksudnya memang sungguh betul lah, pasti. Itu maksudnya. Ya. Sungguhnya lakum bagi kamu itu. Ini satu penegasan maksudnya. Bagi kamu fi Rasulillah, pada diri Rasulullah itu uswatun hasanah. Jadi tuan-tuan perhatikan, bila dalam Al-Quran ada perkataan laqad kana ni, maksudnya depan dia satu penegasan yang sangat kuat. Apa dia penegasan dalam ayat ini? Bagi kamu itu Rasulullah itu adalah contoh itu ikutan yang terbaik, tauladan yang terbaik. Memang tak boleh disangkal lagi. Siapa nak jadi baik, jadikan Rasulullah sebagai tauladan. Ini sebagai role model kita dalam kehidupan. Bagaimana? Sebab itu kalau kita dengar ceramah tak cerita pasal Nabi, memang fail lah ceramah. Ceramah ni kan nasihat. Jadi nasihat yang paling baik sekali nak beri contoh siapa? Kan kita manusia, contohnya pun manusia lah. Siapa manusianya? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak ada lain lagi. Tidak boleh dipisahkan dengan apa? Rasulullah itu dengan contoh tauladan yang terbaik. Bagi siapa? Liman kana yarjullaha wal yawmal akhir. Bagi siapa yang mengharapkan Allah, mengharapkan keridaan Allah, wal yawmal akhir, dan hari akhirat, iaitu kebahagiaan di hari akhirat. Ada juga orang kata role model dia bukan Nabi, benar orang lain. Tapi maknanya kalau itulah role model dia, bukanlah selain daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maknanya tujuannya memang bukan nak cari keridaan Allah lah tu. Bukan nak cari hari akhirat. Kecuali kalau orang yang dia ambil contoh tu pun orang itu bertauladankan Nabi sallallahu alaihi wasallam, baru boleh. Baru betul. Tengok orang tu dia ikut betul, dia punya cari kehidupan di Nabi sallallahu alaihi wasallam. Boleh contohi dia. Maksudnya apa? Samalah kita mencontohi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu tak apa. Tapi kalau yang bukan-bukan, ingat maknanya hidupnya itu
bukan menjurus untuk mendapat keridhaan Allah SWT dan kebahagiaan di hari kiamat. Dunia sajalah maknanya. Jadi orang yang bercontohkan, bertauladankan Nabi SAW ini, tujuannya yang pertama sekali untuk dapatkan keridhaan Allah SWT, mendapat kebahagiaan di hari kiamat, wa dzakarallaha katsira. Tujuan yang ketiganya adalah untuk mengingati Allah SWT dengan sebanyak-banyaknya. Tujuan dia apa? Kalau ikut Nabi boleh ingat Allah. Sebab apa? Hidup ini antara tujuan kita bagi orang beriman, hidup atas muka bumi ini untuk ingat Allah Subhanahu Wa Taala, mengabdikan diri kita kepada Allah sungguh-sungguh. Kan? Sebab tu doa yang paling hebat sekali dah ajar belum? Dah habis sanad tuan-tuan kan? Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadati. Sebab itu doa yang paling utama sekali untuk kita doakan. Bukan doa dapat kaya, nak isteri muda ke, tak ada. Itu doa mengarut tu. Doa yang penting sekali, yang sesuai dengan watak kita sebagai hamba Allah SWT adalah memperelok ibadah kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ingat Allah Subhanahu Wa Taala, bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala seperti yang disebutkan dalam doa itu. Sebab itu di hujung itu nak ikut Nabi sallallahu alaihi wasallam, salah satu daripada tujuannya adalah untuk kita ingat Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tuan-tuan baca Allah Subhanahu Wa Taala banyak di sini disebutkan uraian dia. Kita baca sikit. Apa ciri ataupun tujuan hikmah kita jadikan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai role model dalam kehidupan kita. Setelah Allah menerangkan pengerti orang-orang munafik yang begitu rendah dan sifat mereka yang pengecut lagi celaka dan tercela itu, maka di sini Allah memperlihatkan di hadapan mata mereka berapa banyak contoh yang baik-baik yang terpuji dan mulia, iaitu pada diri Muhammad sallallahu alaihi wasallam terdapat contoh-contoh dari jejak langkah perjalanan dan riwayat hidupnya yang penuh dengan sifat-sifat yang baik, terpuji dan mulia untuk dituntut dan diteladani. Sebab itu kalau boleh tuan-tuan, kat rumah mesti ada kitab sirah, Ar-Rahiqul Makhtum antaranya, ataupun kitab Syama'il Muhammadiyah mesti ada kat dalam rumah kita, menunjukkan kita ni benar-benar nak ikut teladan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangan tak ada langsung. Jangan tak ada langsung. Tuan-tuan kalau tengok orang-orang yang pakai ekonomi, pakai ekonomi ni biasanya memang dia ada dia punya mentor dia. Tengok kat rumah dia, banyak buku mentor dia tu kat rumah. Sebab apa? Nak tiru macam orang lebih sukses dalam perniagaan dan sebagainya. Tapi kita nak sukses dalam dunia ini untuk menuju kebahagiaan di akhirat, role model kita Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita cakap dengan mulut kita, satu buku pun tak ada yang menunjukkan kita ni jadikan Nabi sebagai contoh. Itu rugi tuan-tuan. Itu maknanya kita ni penipu gitu. Kan? Mesti ada buku sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam, mesti ada kat rumah. Untuk kita selalu baca hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, fadhilul amal pun tak apa. Ada orang kata fadhilul amal ni banyak hadis-hadis maudhu' je. Jangan. Sekurang-kurangnya hadis yang ada dalam fadhilul amal tu hadis dhaif. Hadis dhaif ni hadis maudhu' ke? Bukan. Dia hadis juga. Cuma tak cukup syarat untuk menjadi hadis hasan ataupun hadis sahih, itu je. Boleh diamalkan? Boleh. Cuma tidak boleh dibuat hujah. Tak ada masalah. Fadhilul amal tu orang kata ini kitab orang tabligh je. Jangan gitu. Boleh kita amalkan, boleh kita bacakan, jadikan bacaan. Bacaan dalam rutin harian kita. Ada satu hadis yang kita bacakan depan anak kita kalau boleh. Kan? Balik sembahyang subuh tu anak kita pun balik, isteri semua dah siap dah sembahyang, mai kumpul kejap baca satu hadis. Tak lama-lama 2-3 minit cukup satu hadis baca. Kan? Untuk apa? Kita nak hidupkan seperti mana bunyi Nabi sallallahu alaihi wasallam ada dalam rumah kita. Lau kana bainana al-habib. Nyanyi bukan main sedap ya. Bukan main suka lagi dengar lagu tu. Lau kana bainana al-habib. Kalau Nabi ada di sekitar kita, sedih menangis-nangis. Tapi macam ni nak jadikan seolah-olah Nabi ada di sekitar kita, dalam rumah kita, bacalah hadis-hadis Nabi. Sebab itu tuan-tuan kalau ada majlis bacaan hadis, jangan bangun. Kan? Kadang ada bacaan hadis Fadailul A'mal contohnya lepas subuh, macam di Sakinah ada.
Bangun. Masya Allah. Kalau Nabi yang bercakap depan tu, orang balik. Bayangkan tuan-tuan. Tak tahu hasam tu orang macam tu. Orang hasam betul. Anak kita kalau kita tengah cakap, tiba-tiba dia belah gitu je, memang nak kata rajam kan. Kan? Ini pula Nabi. Seolah-olah Nabi yang bercakap tu. Memang Nabi bercakap lah, hadis Nabi. Tiba-tiba kita angkat kaki balik gitu je. Belah tu, tak nak, tak campur. Ni bukan kita punya apa? Bukan kita punya pot dah ni. Gitu. Sampai macam tu. Apatah lagi ayat Quran. Dah tahu dia kelah Al-Quran, balik gitu je. Kalau ada benda penting tak apa tuan-tuan. Ini untuk kita tuan-tuan, jangan pula tu tengok tu memang tak betul tu, teruk tu. Jangan pula kita apa, kita tengok orang lain, tak tengok kita lah, tengok kita. Orang lain tu mungkin ada sebab dia, mungkin dia balik dengan ngaji dan sebagainya kan. Kita ni kalau boleh, kalau ada kelas Al-Quran, kita duduklah istiqamah lah insya-Allah. Kadang dia punya alasannya sikit je. Bini suruh beli telur tadi 10 biji. Itu je dia punya alasan dia nak balik, nak pergi kedai. Macamlah kedai tu, kedai 24 jam pun ada tentang buka habis. Kan? Ini nak dengar ayat Allah SWT, satu ayat je, bukan banyak pun. Ayat yang menunjukkan Allah SWT sayang kepada kita, kepada hamba-Nya. Allah tak biarkan kita hidup terombang-ambing di atas muka bumi ni. Allah utuskan Rasul, Allah berikan kitab. Tiba-tiba bila dibaca ayat Allah, kita buat tak tahu je. Itu satu perkara yang sepatutnya kita renung, terutama sekali diri saya lah. Sebab itu ulama macam-macam pandangan. Kata bagi orang yang dengar Al-Quran, ada Al-Quran diperdengarkan, dia buat tak indah je, itu ciri-ciri orang yang munafik. Sedang orang munafik pada zaman Nabi SAW pun bila dengar ayat Allah Subhanahu Wa Taala terpaku tuan-tuan. Ini bukan daripada manusia ni. Tapi tetap juga tak beriman. Kalau kita lebih teruk daripada itu, subhanallah, ruginya kita. Jadi tuan-tuan mati Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi contoh-contoh yang ada pada diri Rasulullah SAW sungguh jelas dan nampak. Kalau kamu suka meneladani dan kamu pasti dapat meniru jejak langkahnya yang baik, dan dengan mencontohi perjalanan Rasul itu pasti kamu akan terhindar dari seksa yang kamu takuti. Rasulullah SAW sebenarnya telah pun berjuang menegakkan agama Allah dan mempertahankannya mati-matian. Baginda sendiri pernah pergi berperang di dalam banyak medan perang, memimpin bala tenteranya. Dalam perang Ahzab, baginda turut keluar bersama sahabat-sahabatnya menghadapi musuh di sebalik parit dan longkang besar, iaitu Khandaq itu. Malah di medan perang Uhud, baginda terguling kerana terkena pukulan musuh, menyebabkan luka-luka di mukanya dan patah gigi serinya, di samping kehilangan bapa saudaranya iaitu Hamzah bin Abdul Muttalib yang turut gugur mati syahid di medan perang. Dan kerap baginda menahan kelaparan, menahan sahaja perasaan kurang senang yang sedang berkobar-kobar dalam jiwanya. Tujuannya semata-mata mengharapkan pahala daripada Allah serta bersyukur di atas nikmatnya dan redha menerima nasib yang ditakdirkan Allah ke atasnya. Tuan-tuan mati Allah, huraian tentang ayat yang kita baca tadi, ayat yang ke-21 tentang uswatun hasanah ini belum habis lagi. InsyaAllah kita akan jumpa lagi pada kali yang akan datang. Bagaimana kita bila kita sebut Nabi sebagai uswatun hasanah, maka kita tidak tertipu dengan perkara-perkara yang pelik-pelik yang di depan kita. Kadang-kadang orang nak sokongan, orang nak dapatkan pengikut, dia buat benda pelik-pelik. Contohnya apa? Ayapin kerajaan langit. Siap pengikut dia tuan-tuan, hebat-hebat, PhD, master. Siap boleh cakap apa? Dia kata, bila tanya mana Ayapin, Ayapin sekarang di langit, sekejap lagi dia akan turun untuk memberi rokok. Ada pula macam tu, sama macam tu. Yang cakap tu bukan orang biasa-biasa tu lah. Percaya dia dengan Ayapin. Bila kita tahu Nabi sebagai uswatun hasanah, maka kita tak mudah untuk tertipu dengan benda-benda pelik depan kita sehingga boleh ikut orang-orang yang sesat itu. Kan? Kalau Nabi nak ikut seorang yang hebat itu, mesti ada benda yang pelik. Nabi dululah pelik, tapi Nabi tak tunjuk pun pelik, kan? Tak tunjuk benda-benda yang kepelikan yang apa tu tidak boleh terima lah, kan? Kenapa? Kalau kita lihat Nabi SAW berhijrah, kalau Nabi nak tunjuk pelik, berlezuk terus sampai Madinah. Tapi kenapa Nabi susah-susah? Kan? Kalau ikut Ayapin dah sampai sana dah kan?
Kan? Tak tahulah kuasa apa yang dia guna. Jadi maknanya benda-benda yang pelik itu jangan sampai menjadikan kita tertipu sehingga kita menjadi sesat mengikut golongan yang dimukai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi itu nanti kita akan rungkai pada pertemuan akan datang. Minta ampun minta maaf silap-silap saya. Wa aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Tangguhkan dengan doa dan tasbih kafarah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nusina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. صلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. وأقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم وبالله هداية والتوفيق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.